Assalamualaikum guys. Okay, sekarang ni aku tengah buat motor ni. Tapi aku ada idea untuk buat video baru, iaitu beza cam potong dengan cam aftermarket lah. Okay, so depan aku sekarang ni ni cam potong, cam alang hijau. Cam alang hijau, cam potong. Ni ialah cam ESR 2. Okay, cam aftermarket lah. Okay, so apa beza dia? Ni ialah cam aftermarket di mana dia dijual dengan dia demanufacture lah. Dia dibuat di kilang dan dia dipasarkan. So kita nampak dia ni besar macam tu sebab dia memang buat besar. Kilang memang buat besar, memang buat bonggol dia tinggi dan diameter ni pun besar. Beza dengan cam potong. Cam potong ni dia akan ambil mana-mana cam dan dia akan potong. Dia akan ambil mana-mana cam dan dia akan potong. Di mana dia akan potong? Dia akan potong dekat tepi ni, dekat bulat ni. Sekeliling bulat ni. Sekeliling bulat ni. Macam mana dia potong tu? Aku pun tak tahu. Sebab aku tak pernah potong cam. Dan aku tak pernah tengok orang potong cam macam mana. So dia potong macam ni. Dia potong tepi ni. Dan atas ni dia ikut dia lah, dia nak buat tinggi mana, dia nak potong banyak mana. Biasanya dia akan potong keliling ni, dia akan buat duration dia akan lebih besar. Duration dia besar. Lepas tu dia punya lift pun tinggi. Macam ni. Dia punya diameter ni besar. Okay, sekarang ni aku nak kepit kamera ni dan aku nak side by side comparison. Balik. Right, nampak? Cam alang hijau tu kecil, no. Dia kecil je. Dia kecil je Sama, dan cam ni dia besar. So sangat berbeza dari segi kalau kita letak cam potong ni memang kita kena adjust tapered dia memang kita kena bagi ngam lah sebab dia meter dia kecil. Gitu. Tapi walaupun dia meter dia kecil, dia punya lift besar. Aku dah ukur guna vernier caliper ni. Dia punya lift dia ialah ketinggian bonggol dia ni ialah 6.5 mm. 6.5 mm. Cam ESR 2 ni cumalah 6.35 mm. Dia punya ketinggian. Itulah beza dia. Cam potong ni banyak lagi. Cam potong merah, cam alang merah, alang biru, alang hijau, dan cam ni susah nak dapat lah dekat kedai. Aku rasa tak ada dekat kedai. Dia kena cari dekat dealer dia. Dia akan ambil mana-mana cam. Kalau dia nak potong cam ni pun boleh. Dia ambil cam ni dan dia potong. Dia potong, dia bagi tinggi lagi mendalah ni. Macam mana nak kira tinggi tu dia? Okey, beza dia ialah beza diameter yang tak ada bonggol ni dengan dia punya bawah ni sampai atas ni. Itulah beza dia. Itulah ketinggian cam dia. Apa beza? Lepas tu aku nak jawab juga apa beza low cam dengan high cam. Okey, low cam, definisi high cam dengan low cam ni bagi akulah. Okey, bagi aku, ni pendapat aku. Definisi low cam dengan high cam ni macam mana orang panggil, sebab bila enjin standard pakai camshaft standard, kebanyakannya camshaft standard dia low cam sebab dia nak bagi power dekat mid range, low range dengan mid range. So motor tu memang bawa santai sedap, bawa laju tak laju sangat. Sebab dia power dia dekat range yang RPM rendah dengan RPM pertengahan tu. RPM tinggi dia tak kuat sangat. Sebab cam macam tu, cam low cam ni dia dicipta untuk santai-santai je. Untuk RPM rendah, untuk
enjin tak ligat sangat. Power dia still ada, cuma power dia dekat RPM yang rendah. So high cam ni dia tinggi sikit, dia punya bonggolan dia tinggi. Dia punya bonggol dia ni tinggi. Jadi dia support high RPM. Power dia mungkin lebih kurang low cam, tapi power dia ada dekat high RPM, di mana kita boleh tarik gear tu lagi panjang. Lagi panjang, top speed kita pun lagi boleh dikatakan sedap lah untuk kita tarik gear tu. Ni high cam. Jadi ramai yang tersilap. Bang, dia tanya lah, biasa orang tanya lah, bang, spek 62 sedap pakai low cam ke high cam lah? So di sini korang kena faham, untuk spek 62 korang kena kenal pasti dekat mana performance cam cam yang tinggi mana ialah cam yang optimum. Dia tak low cam sangat, dia tak high cam sangat. Dia optimum. Contohlah, aku bagi contoh lah spek 62. Contoh dia punya tinggi cam dia tu, yang tak tinggi, yang tak rendah ialah 5.8 mm. Jadi low cam bagi spek 62 ialah 5.8 ke bawah. 5.7 ke bawah lah. Contoh 5.4. 5.4 low cam. Kalau high cam bagi spek 62 ialah 6.1 ke, 6.2 ke, 6.0 ke. Tu ialah high cam bagi spek 62. So korang kena faham, kalau pakai low cam, dia punya power banyak dekat RPM rendah. Macam motor tu spek 68 Jet 4 pakai ESR 2. Di mana aku dyno hari tu dapat horsepower dapat 32, torque dia 27 Nm. Besar gila babi. Besar gila torque dia. So RPM dia pun peak horsepower dia dekat RPM 9 je. Dia tak pergi RPM 10 dah. Kalau pergi pun sangat lemau RPM 10 tu. Graph dia memang drop gila lepas RPM 9. So aku kena set sprocket kecil motor tu, sebab dia punya power dekat RPM rendah. Di mana aku tak dapat nak bila aku pakai sprocket besar, dia punya power tu setakat tu je. Kalau top speed aku sampai 9, dia tak boleh nak pergi lah. Dia macam dia lemau lah. So aku kena turunkan sprocket lah, untuk bagi top speed tu ada lagi. Gitu. Kalau pakai high cam, kita kena pakai sprocket besar. Macam motor ni dulu spek dia yang sebelum jam lah. Spek dia 65, Jet 4. Lepas tu H1922 pakai cam alang yang tinggi gila ni. 6.5 mm. Jadi sprocket dia berapa je? Sprocket dia 32 ke 31 lah. Sprocket dia boleh dikatakan besar lah untuk motor jack rod. Gearbox dah main dah. Dah tukar gear 4 dah. Tapi motor tu pakai 20. Motor tu tayar besar pakai 30. Tu pun aku rasa kena drop tu 29 tu. Sebab macam mengerang awal sangat. Macam motor ni tayar kecil. Tayar kecil tapi pakai sprocket pun lagi besar daripada tu. So dia banyak dekat RPM tinggi. Power dia banyak dekat RPM tinggi. So nak dapat power tu, kita kena set lah sprocket betul-betul. Supaya dapat. Ramai yang tersilap set sprocket. Dia pakai high cam tapi dia set sprocket kecil. Lepas tu PM aku. Kenapa tak ada top speed bang? Setting sprocket tu. Kenapa gear 4 saya lemau lah? Sebab kalau pakai sprocket kecil, pakai high cam, dia punya macam mana? Gear 4 tu, masuk gear 4 tu, RPM dia tengah rendah masa tu. Tak adalah rendah sangat, mid range lah. Tapi power dia tak betul-betul ada dekat mid range tu. Itu yang membuatkan gear 4 tu lemau.
Kalau kau nak dapat top speed, kau terpaksa follow angin orang. Biar lajak sampai gear 3 tu, lajak dia sampai tinggi macam tu, baru kau tukar gear. Tu pun aku rasa gear 4 tu lemau juga. Sebab dia akan drop gitu. Gitu. So kena faham, nak pakai low cam ke high cam ke ikut pandai korang. Cuma korang kena setting sprocket betul-betul, setting carburetor betul-betul. Carburetor pun kena setting juga untuk high cam dengan low cam. Macam high cam ni kita biasanya kita akan bagi minyak lebih dekat ujung-ujung. Kalau mid range ni, kalau low cam kita biasanya set minyak ngam-ngam macam tu. Sebab kalau set minyak lebih dia jadi cepat bobok. Kalau high cam kita bagi minyak dia besar sikit, untuk dia support RPM tinggi. Gitu. Banyak lagi yang kita kena belajar. Aku pun tak adalah banyak sangat pengalaman, tapi aku cuba sampaikan dekat korang lah. So video ni saja aku nak bebel pasal dua cam ni dan low cam dengan high cam. Banyak yang tanya aku, so aku buat video terus. Okay. So video sampai sini je. Korang jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye. Aku nak sambung buat motor ni.